Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai Karnival Ini Negaraku. Baiklah, abstrak. Dalam Karnival Ini Negaraku, abstrak saya ialah pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Jadi mewujudkan norma baharu dalam pendidikan, terutama aspek kemenjadian murid. Seterusnya, pertandingan untuk mencungkil bakat murid tidak dapat dijalankan, sekaligus menyebabkan profesionalisme guru sebagai pemimpin terganggu. Karnival ini merupakan usaha kolaboratif, inisiatif bagi merancakkan lagi dunia pendidikan dalam tempoh pandemik. Seterusnya, dalam karnival ini ada 4 jenis pertandingan yang dipertandingkan, iaitu pertandingan bercerita, syarahan, pertandingan kreatif dan juga kuis Ini Negaraku. Jadi, karnival ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua pihak. Seterusnya, perasmian penutupan karnival ini telah dilakukan oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan, iaitu Puan Rubaya binti Abu Nawas dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dan ternyata karnival ini merupakan amalan terbaik yang dapat membangunkan profesionalisme guru, seterusnya menggilak kreativiti serta inovasi guru. Seterusnya, pengenalan. Penutupan sektor pendidikan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dilakukan, sekaligus menyebabkan kelangsungan terhadap kemudahan pendidikan di kebanyakan negara terjejas. Platform dalam talian merupakan platform jarak jauh yang terbaik. Jadi menyebabkan pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan di semua peringkat pengajian. Pelbagai inisiatif pembelajaran dalam talian diperkenalkan. Sesi pembelajaran secara santai dengan bantuan media dan gadget. Pertandingan ini dilakukan ataupun dilaksanakan bagi mencungkil bakat dan membentuk kemenjadian murid. Karnival Ini Negaraku dilaksanakan secara dalam talian ataupun online. Seterusnya, fokus. Baiklah, fokus kajian. Kajian ini merupakan kajian reka bentuk dan pembangunan karnival. Turut mengenal pasti tahap keberkesanan karnival dalam kalangan guru, murid dan juga ibu bapa. Dan reka bentuk dan pembangunan adalah berdasarkan pandangan pakar. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, meninjau keperluan pelaksanaan karnival Ini Negaraku. Yang kedua, mereka bentuk karnival Ini Negaraku. Dan yang ketiga, menilai keberkesanan karnival Ini Negaraku dalam kalangan guru, murid dan juga ibu bapa. Seterusnya, persoalan kajian. Baiklah, dalam kajian ini, 3 soalan kajian yang telah saya tetapkan, iaitu yang pertama, apakah keperluan pelaksanaan karnival Ini Negaraku dalam membentuk kemenjadian murid berdasarkan pandangan pakar? Yang kedua, bagaimanakah reka bentuk karnival Ini Negaraku dalam membentuk kemenjadian murid berdasarkan pandangan pakar? Dan yang ketiga, apakah keberkesanan karnival Ini Negaraku bagi membentuk kemenjadian murid dalam kalangan guru, murid dan juga ibu bapa? Seterusnya, metodologi. Yang pertama, dari segi reka bentuk. Kajian ini merupakan modifikasi 3 fasa. Gabungan fasa 2 dan fasa 3 dilakukan menjadi satu fasa. Hal ini bertujuan bagi memastikan proses mereka bentuk dan membangunkan produk adalah konsisten dalam fasa yang sama, iaitu menurut Saidah Siraj 2020. Seterusnya, instrumen. Dalam fasa 1, protokol temu bual bagi melaksanakan analisis keperluan melaksanakan karnival Ini Negaraku dilakukan. Dalam fasa kedua, instrumen soal selidik digunakan, iaitu bagi meneliti
reka bentuk karnival yang perlu dilaksanakan berasaskan pandangan pakar. Dan dalam fasa 3 pula, instrumen soal selidik sekali lagi digunakan bagi meneliti keberkesanan pelaksanaan karnival ini negaraku dalam membentuk kemenjadian murid dalam kalangan ibu bapa, murid dan juga guru. Seterusnya, persampilan. Persampilan bertujuan digunakan iaitu purposive sampling. Fasa 1, 3 orang pakar bidang iaitu seorang penulis buku teks bahasa Melayu dan 2 orang ketua panitia bahasa Melayu. Fasa kedua pula, 15 orang pakar heterogenes iaitu 5 orang guru bahasa Melayu, 5 orang guru YouTube, 1 orang guru inovasi, 3 orang ketua panitia dan seorang penulis buku bahasa Melayu SJKC. Dan dalam fasa 3, seramai 10 orang murid, 10 orang ibu bapa dan 10 orang guru digunakan. Seterusnya, dapatan. Baiklah, bagi dapatan kajian saya untuk fasa 1 analisis keperluan, ketiga-tiga sampel kajian bertujuan bersetuju bahawa karnival ini negaraku perlu dilaksanakan. Karnival ini dapat membantu dari segi kemenjadian murid dan karnival ini juga menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang berdaya saing. Seterusnya, dalam fasa kedua iaitu reka bentuk dan pembangunan, 100% sampel kajian bersetuju bahawa karnival ini dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya. 86.6% bersetuju bahawa keempat-empat pertandingan dibuka dan diberi peluang kepada semua murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Pemilihan pemenang berdasarkan kategori. 93.3% pula sampel kajian bersetuju pemilihan peringkat saringan dikira melalui jumlah like dan view. Penyertaan yang mempunyai jumlah like dan view terbanyak akan dipilih ke peringkat akhir. Dan 100% sampel kajian mahu penilaian serta pemilihan pemenang pada peringkat akhir ditentukan oleh juri yang dilantik. Baiklah, dalam fasa ketiga iaitu fasa pelaksanaan dan penilaian, fasa yang menentukan keberkesanan karnival ini negaraku dapat membentuk kemenjadian murid. Sampel bersetuju karnival ini diadakan pada masa yang tepat, berkesan dalam usaha membentuk kemenjadian murid dan murid dapat merasai pengalaman bersaing secara sihat, belajar nilai keyakinan diri serta berusaha serta kreativiti melalui persembahan. Seterusnya, impak. Saya dapat membina keyakinan diri dan membuang rasa pemalu dan pendiam. Dan sebagai seorang ibu, saya amat berbangga kerana melalui program inilah bakat anak saya dapat dicungkil. Dan saya berharap bahawa program ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Pertandingan ini boleh mencungkil bakat serta memberi pendedahan kepada murid saya tentang syair. Dan yang seterusnya, daripada pertandingan ini, ia memberi kesan atau impak yang sangat positif kepada saya sebagai guru dan juga kepada anak didik saya di sekolah. Baiklah, seterusnya perbincangan. Baiklah, perbincangan kajian saya yang pertama, pelaksanaan karnival yang cukup baik. Ini menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sendiri iaitu Puan Rubaya binti Abu Nawas. Penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam karnival ini ialah mengadakan kolaboratif bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini perlu bagi mendapatkan pengiktirafan di peringkat kebangsaan sekaligus penyertaan murid dapat direkodkan ke dalam buku PAJSK. Baiklah, kesimpulan kajian, pelaksanaan karnival ini merupakan satu amalan yang sangat baik. Dapat membangunkan profesionalisme guru dalam norma baharu, dapat menggilap kreativiti serta inovasi guru, dapat mencungkil bakat murid dan dapat membina keyakinan diri murid. Baiklah, ini merupakan senarai rujukan yang telah digunakan dalam menghasilkan kajian ini.